Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh murid-murid. InsyaAllah hari ini kita akan masuk unit yang keempat, iaitu masih lagi di bawah tajuk imbuhan awalan peng dan meng dengan bunyi U dan O. Okey, minggu lepas kita masuk imbuhan awalan peng dan meng bagi bunyi I dan E taling. Tapi hari ini kita masuk bunyi bagi huruf U dan O. Okey. Murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 48. Teks Jawi muka surat 48. Okey, saya dekatkan sikit. Okey. Sekejap. Okey. Kita tengok dekat sini. Okay, kita tengok dekat sini. Okey, baca dan fahami huruf alif. Okey, kita tengok huruf alif pada kata dasar yang berbunyi dengan bunyi U atau O. Okey, bunyi U atau O hendaklah digugurkan apabila menerima imbuhan peng dan meng. Okey, kat sini kita perlu gugurkan. Gugurkan bagi huruf alif yang berbunyi awalan dia adalah huruf U atau O. Sebagai contoh bagi perkataan ukur. Okey, ukur. Ukur dalam bahasa Melayu kita akan eja U K U R. Ukur. Okey, bila kita nak eja dalam Jawi bagi bunyi huruf U ni, U atau O. Okey, dalam Jawi bagi huruf U ni kita akan eja dia sebagai alif dan waw. Bila kita eja dia alif dan waw, okey, apabila dia menerima imbuhan peng dan imbuhan meng, maka bunyi alif pada huruf alif pada awal perkataan hendaklah digugurkan. Jadi dia akan jadi waw kafra saja, bila mana dia menerima imbuhan peng. Okey. Begitu juga dengan bagi perkataan olah. Okey. Contoh olah. Kita tengok kat sini, olah. Dalam bahasa Melayu kita akan eja O-L-A-H, olah. Okey. Bila kita eja olah, dalam Jawi dia akan jadi alif waw. Okey. O tadi dia akan bertukar, dalam Jawi dia akan jadi alif waw. Okey, bila dia menerima imbuhan peng, maka kita kena gugurkan huruf alif. Jadi dia akan jadi ejaan dia waw lam ha dicampur dengan imbuhan peng. Okey, dia akan jadi panga waw lam ha, pengolah. Okey. Seterusnya, contoh yang lain adalah bagi perkataan ulas. Okey, ulas kalau kita eja dalam Jawi dia akan jadi U-L-A-S. Ulas. Okey. Ulas. Okey. Kita nak eja dekat dalam, kita nak convertkan kepada ejaan Jawi. U ni kita akan tukarkan kepada alif waw. Okey, kita tukarkan kepada alif waw. Dia akan, bila mana dia masukkan imbuhan meng, jadi kita gugurkan huruf alif, dia akan jadi waw lam sim saja. Okey, kalau ejaan biasa dia akan jadi walas lah, dia tak jadi ulas. Tapi kalau awak tambah alif dia akan jadi ulas. Okey. Tapi kalau awak eja ulas ni, awak tak letak alif, dia akan jadi walas. Okey. Saya selalu perhatikan ada beberapa murid lah yang suka eja bila terima je bunyi U atau O di awal perkataan dia tak letak alif. Okey. Itu yang membawa maksud tak sampai maksud yang nak dieja tu. Okey.
Jadi bila kita nak masukkan imbuhan meng, kita buang alif. Okay, dia akan jadi mim nga waw lam sin, mengulas. Okey. Seterusnya umbil. Umbil, ejaan dalam Jawi umbil, umbil. Umbil. Umbil, umbil. Okey, kita nak eja dalam Jawi. Kata tu kita kena letak alif dulu. Okey, kalau tak letak alif, dia akan jadi wambel. Okey, kalau kita eja dalam Jawi, kita tak letak alif depan dia, dia akan jadi wambel. Okey, ejaan Jawi kena letak alif waw. Okey, tapi bila mana dia menerima imbuhan peng atau meng, maka kita perlu gugurkan huruf alif. Dia akan jadi ejaan dia mim nga waw mim. Oh, sorry, saya nampak umbil, rupanya umil. Okey, silap umil. Ejaan dia silap ni. Saya salah eja. Umil, okey. Okey, mengomel, omel, mengomel. Okey, buang alif, dia akan jadi mim nga waw mim ya lam, mengomel. Okey. Tengok contoh. Okey, kita baca sama-sama. Okey, peng campur dengan urus. Okey, macam mana kita nak eja? Okey, macam saya bagi tahu tadi, perkataan u yang menerima bunyi u atau o tadi, bila dia menerima imbuhan peng, maka kita perlu gugurkan ejaan dia alif ni. Maka dia akan jadi pa nga waw ro waw sin, pengurus. Okey, kalau awak letak juga alif, dia akan jadi pengurus. Okey, pengurus dengan pengurus, lain lah. Okey, kalau awak letak juga alif, dia akan jadi pengurus. Okey. Nah, tak titik tak boleh pula. Okey, dia akan jadi pengurus. Beza dengan pengurus. Pengurus dan pengurus. Okey. Ejaan yang betul adalah di bawah ni. Ni adalah salah. Okey. Contoh perkataan, contoh ayat, Muhammad Naufal bekerja sebagai pengurus restoran terkemuka di negeri Kedah. Okey. Seterusnya undur. Perkataan undur. Kita tengok perkataan undur. Okey. Imbuhan awalan dia adalah alif waw. Okey, iaitu dia menerima bunyi u. Okey, undur. Okey, sebab apa? Kalau kita eja dalam Jawi, dia akan jadi eja dalam Rumi, dia akan jadi undur. Okey, kan jadi tak nampak pula tulisan dia. Sekejap. Warna hitam lah. Okey. Undur. Okey, dia jadi undur. Bila jadi undur, maka kita tengok kat sini huruf depan dia u. Ejaan asal dia akan jadi alif waw lah. Okey, ingat kalau ejaan depan dia u, mesti ada alif waw. Okey, jadi bila mana dia menerima imbuhan meng, okey, huruf alif di depan ni kita kena gugur. Dia akan jadi mim nga waw nun dal waw ra, mengundur. Okey, contoh ayat, Ustazah Anita sedang mengundurkan keretanya di tempat letak kereta. Okey. Seterusnya perkataan umpat. Okey, umpat kita dalam Jawi, dalam Rumi ejaan dia umpat, umpat. Okey, umpat. Okey, tengok depan dia adalah huruf u. Bila huruf u, ejaan Jawi dia adalah alif waw. Okey, umpat. Okey. Tapi bila mana dia menerima imbuhan meng, alif ni kita gugurkan, dia akan jadi mim nga waw mim patah, mengumpat. Okey, contoh ayat, amalan mengumpat ibarat memakan daging mayat saudara sendiri. Okey.
Okey, ini contoh aktiviti, tapi dia suruh jawikan secara lisan. Saya nak minta murid-murid tulis di dalam buku, tulis jawi. Cuba eja perkataan yang diberikan dalam jawi. Okey, penguji, mengoperasikan, mengucap, penguli, pengolah, mengundang, pengusaha, mengorak. Okey, ini sebagai latihan lah. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.